Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah, didoakan semoga semua para penonton Al-Hidayah berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Para penonton, hari ini saya berada di Medan Sultan Ahmad di Istanbul, Turki. Di hadapan saya Masjid Hagia Sophia dan di belakang saya Masjid Biru. Alhamdulillah, kedatangan kru Al-Hidayah ke sini ditaja oleh Siti Khadijah Apparel Sendirian Berhad. Terima kasih banyak-banyak. Memang rezeki kami memijak ke bumi yang penuh dengan sejarah ini. Para penonton, hari ini juga kami akan membincangkan mengenai rezeki. Rezeki bulan Ramadan yang mungkin relevan bagi ramai di antara kita kerana ramai daripada kita ini mengambil peluang bulan Ramadan ini untuk mencari keuntungan dan rezeki yang lebih. Apa dia sebenarnya rezeki? Rezeki ni kalau kita buka kamus, katanya adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk hidup. Makanan ataupun segala sesuatu keperluan untuk sehari-hari kita ini. Dan ramai yang berkata tujuan hidup ni memang untuk cari rezeki. Tak boleh hidup kalau tak ada rezeki. Tetapi rezeki ini biasanya dikaitkan dengan nilai-nilai material sahaja. Rezeki itu adalah wang. Apa pendapat anda? Pada pendapat saya, rezeki mempunyai pengertian yang lebih luas daripada itu. Apa dia sebenarnya rezeki ini? Mari sama-sama kita dengarkan. Muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Persoalan rezeki ini adalah persoalan yang berkait dengan perkara keyakinan kita kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu Ustaz akan membaca daripada ayat Al-Quran yang berhubung kait dengan rezeki ini. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adhina lakum am 'ala Allahi taftarun. Sadaqallahul azim. Apa maksudnya? Dia adalah ketentuan daripada Allah, iaitu Allah Subhanahu wa taala telah menentukan qadar rezeki kepada seorang manusia sejak daripada dia berada dalam perut ibunya lagi. Kita akan katakan, oh kalau begitu tak payah cari rezekilah sebab Allah dah tentukan. Baik, kalau inilah pandangan yang diguna pakai oleh orang lain ataupun oleh manusia biasa, maka ini pandangan yang salah. Kerana soalan yang mudah kita boleh tanya kepada mereka. Anda tahukah rezeki anda banyak mana? Awak tahu ke tidak? Tentu jawapannya tidak tahu. Apabila jawapan tidak tahu, maka kita perlulah berusaha mencari rezeki yang tersebut. Di dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala memaklumkan kepada kita melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika manusia Allah jadikan dalam perut ibunya selama 40 hari berada dalam perut ibu, maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menulis 4 perkara. Yang pertama sekali, rizquhu. Rezeki yang pertama, tuan-tuan. Rizquhu, iaitu rezeki yang pertama sekali ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amaluhu, kerja buatnya, perbuatannya. Kemudian ajaluhu, iaitu matinya. Dan yang keempat, syaqiyyun am sa'id, sama ada dia ini bahagia atau celaka. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia dilahirkan lagi, iaitu umurnya baru 40 hari. Oleh kerana rezeki ini sudah ditulis, maka sekiranya manusia berusaha dengan begitu sekali, dengan segala ikhtiarnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menentukan rezekinya sebanyak itu, maka itulah yang dia dapat. Dengan sebab itu, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, apabila kita berikhtiar mencari rezeki ini, kita kena ingat bahawa ketentuan daripada Allah sudah ada. Cuma persoalannya kita sama-sama tidak mengetahui banyak mana. Dengan sebab itulah
ikhtiar manusia ini berterusan. Maknanya esok kena kerja, lusa kena kerja. Bukan kata bila dengar ustaz cakap macam ni, tuan-tuan, tak payah kerja lah. Kenapa? Duduk kat rumah je lah. Ulat dalam batu pun boleh makan. Apatah lagi kita manusia. Oh, ini pandangan yang salah. Kenapa? Sekalipun Allah tentukan, tetapi Allah nak supaya manusia ini berusaha untuk mencari rezeki tersebut. Berusaha ini dalam keadaan meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang beri, banyak atau sedikit itu terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki yang Allah bagi dekat saya yang adalah sebagai kata laluan. Saya harus mengembangkan rezeki itu, membahagi-bahagikan kepada yang memerlukan. Siti Khadijah bermula dengan telekung, iaitu telekung inovasi yang seperti mana kita tak dah kenali kan. Telekung yang kata special sikit lah di bahagian muka, bentuk yang simple tapi menarik dan selesa. Begitu juga produk terbaru keluaran Siti Khadijah, iaitu baju kurung, iaitu satu baju yang punya bagi saya reka bentuk yang begitu menarik, yang direka mungkin oleh ulama-ulama kita dulu, merangkap fashion designer. Jadi dia punya potongannya yang orang kata menepati syariat, tidak berbentuk, longgar dan labuh kan. Jadi kedua-dua produk ni sebelum ni seolah-olah seperti dilupakan. Jadi tugas saya bersama tim saya, tim Siti Khadijah, ialah memertabatkan kedua-dua produk ini ke peringkat yang lebih tinggi. Dalam perniagaan ni kita ikut aja tata cara perniagaan Rasulullah, iaitu jujur dalam berniaga. Alhamdulillah, para penonton, Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran dalam surah An-Naml ayat yang ke-73. Sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad, sangat melimpah ruah dalam kurnianya kepada umat manusia seluruhnya, tetapi kebanyakan daripada mereka tidak bersyukur. Sebenarnya nikmat ataupun rezeki yang Allah berikan kepada kita sangat banyak, tidak terhitung dan tidak ternilai. Teringat saya kepada kisah seorang tua yang tidak mempunyai tangan dan kaki, yang juga buta, tetapi sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika ditanya kepadanya, bagaimanakah kamu mampu berzikir sedangkan kamu tak ada tangan, tak ada kaki? Dan katanya, bukankah aku masih mempunyai minda yang boleh berfikir? Bukankah aku masih mempunyai mulut yang boleh berkata-kata? Dan bukankah aku mempunyai telinga yang masih boleh mendengar? Masya Allah. Para penonton, nak sekiranya kita lihat pula rezeki dalam bentuk material ataupun harta ini, satu persoalan yang cukup penting yang perlu ditanyakan kepada kita adalah, adakah sumber yang kita dapat ini, rezeki ini, daripada sumber-sumber yang halal? Sama-sama kita teruskan perbincangan mengenai rezeki. Di dalam bulan mulia, hari yang mulia ini, tuan-tuan, tentu sekali kita akan sama-sama mencari rezeki berbuka puasa sekejap lagi, kemudian untuk bersahur, dan kita tentu sekali amat memikirkan perkara ini. Jadi daripada dua pihak, iaitu pihak orang berpuasa dan pihak orang yang menyediakan juadah-juadah puasa, menjual untuk orang berbuka puasa, maka kedua-duanya perlu terikat dengan satu kaedah, iaitu mencari yang halal. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan rezeki secara umumnya, tetapi rezeki ini terbahagi pula kepada dua. Faja'altum minhu haraman wa halala. Ada yang haram dan ada yang halal. Apakah maksud rezeki yang haram dan rezeki yang halal? Muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada hakikatnya rezeki yang Allah jadikan kepada manusia semuanya halal. Tetapi apabila tidak mengikut lunas syariat, dia akan terjadilah kaedah ini, ada halal dan ada haram. Asalnya ada yang halal, ada yang haram. Tapi ada yang halal tapi jadi haram. Contohnya seperti gaji yang kita dapat, tapi kalau kita ponteng kerja, curi waktu, rezeki itu dah jadi syubhat atau haram. Begitu juga macam kita dapat projek ataupun dapat tender, rezeki itu adalah ada sumber perniagaan. Tetapi ada kalanya dia jadi hayatul haram apabila cara kita mendapatkan projek ataupun tender tersebut.
menjadikan rezeki yang kita dapat itu haram dan tak berkah lah untuk dikongsikan dengan ahli keluarga kita kan. Muslimin muslimat dan rahmat Allah sekalian. Yang inilah yang Ustaz sebutkan pertama sekali dalam blok yang awal tadi, iaitu tentang rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali zahir di mata kasar kita akan rugi. Tetapi pada hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah sediakan pahala dan Allah beri satu keberkatan yang insya-Allah akan kita nampak kisah keberkatan ini dalam kisah ini. Muslimin muslimat dan rahmat Allah sekalian, dalam sebuah hadis yang sahih berlaku kisah ini, iaitu seorang lelaki pada zaman Bani Israel, ya, yang mana dia ini seorang pekebun, dan kebun ini diusahakan dengan kadar kemampuannya yang ada. Pada satu ketika, seorang berjalan-jalan dekat dengan kebun dia, dan orang ini tiba-tiba dia mendengar satu suara. Bila dia dengar, dia tengok suara itu datang daripada atas. Daripada mana? Daripada awan. Awan itu menyebutkan, isqi li fulan, berilah wahai awan, wahai hujan, kita akan turun di tempat sekian-sekian, nama fulan bin fulan, nama orang sekian-sekian. Dan disebut dalam riwayat itu dinamakan sebagai Abdullah. Lalu dia ikut awan tersebut, dan awan ini sampai ke satu tempat, satu kebun, dan awan ini menurunkan hujan. Yang lebih ajaibnya tuan-tuan puan-puan, hujan ini turun di dalam kawasan kebun itu sahaja. Dia cukup takjub ini. Bagaimana awan bercakap, kemudian bagaimana awan itu turun hujan di kebun secara khusus sahaja, tidak turun di sebelahnya, tidak turun di tempat-tempat yang lain, tetapi hanya di kawasan kebun orang itu sahaja. Dia pun pergilah jumpa orang tersebut. Mula-mula dia tanya apa dia, tuan-tuan, siapa nama kamu? Agak pelik juga soalan ini. Tak tiba-tiba tak kena terus tanya nama ni, apa hal ni, nak cari gaduh ke apa. Tapi tuan-tuan, dia kata, aku dengar nama kamu disebut oleh awan. Maka orang ini tersenyum. Rupanya kisah ini bukan yang pertama bagi dia, sudah beberapa kali berlaku. Lalu orang ini tanya, apakah amalan yang kamu lakukan sehingga awan berarak menyebut-nyebut nama kamu dan turun hujan di kawasan tanah kamu sahaja? Apa amalan kamu? Tentu sekali ustaz dan tuan-tuan puan-puan juga nak tahu apa amalan orang ini. Maka tuan-tuan, sama-sama kita bersabar, kita berhenti rehat seketika dan kita sambung lagi selepas ini. Alhamdulillah, para penonton, mencari rezeki yang halal adalah tuntutan agama, dan mendapatkan rezeki yang halal ini memberikan kita barakah di dunia dan juga di akhirat. Para penonton, mencari rezeki yang halal merupakan juga ibadah kita. Segeralah kita tinggalkan rezeki-rezeki yang mempunyai unsur-unsur syubhah lagi haram ini. Para penonton, Allah telah mengingatkan kita dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-51, dan makanlah daripada sumber yang halal dan lakukanlah amalan kebaikan yang soleh. Apakah dia cara-cara untuk kita mendapatkan rezeki-rezeki yang berunsurkan halal ini? Sama-sama kita dengarkan. Dia senyum dan dia berkata, tidak ada apa yang istimewa dalam amalanku. Hanyalah aku buat satu perkara. Yang ini tuan-tuan kita sama-sama mengiktibar, ustaz dan tuan-tuan puan-puan semua, iaitu apabila aku mendapat rezeki daripada kebunku ini, maka rezeki ini aku bahagi 3. Ini dia tuan-tuan, ini keistimewaan beliau. Yang pertama sekali ialah rezeki ini aku nafkahkan 1/3 untuk fisabilillah. Sedekahkan, bantu orang, tolong orang, buat perkara kebaikan 1/3. Yang kedua ialah aku berikan 1/3 yang lain untuk ahli keluargaku, menampung keperluan mereka. Makna hidupnya ditanggung dengan 1/3 ini. Yang kedua. Dan yang ketiga ialah dia gunakan 1/3 lagi untuk membangunkan balik kebunnya itu, untuk membajak balik,
untuk menanam balik tanamannya dan seumpamanya. Usahanya yang begitu hebat ini Allah balas juga dengan ganjaran yang begitu hebat. Apa dia? Yang diceritakan dalam hadis yang sahih tadi, hujan turun dalam kawasan kebunnya. Oleh kerana tuan-tuan, rezeki ini daripada Allah, maka pertama sekali kita kena minta dengan Allah, bukan minta dengan perkara lain. Selepas minta dengan Allah, barulah kita berusaha untuk mendapat rezeki yang halal itu. Dalam hadis menyebutkan, walaupun hadis ini tidak kuat, tetapi hadis ini boleh diamalkan di atas dasar fadail a'mal. Iaitu, man qara'a surat al-waqi'ah, lam tusibhu faqatun abada. Sesiapa yang baca surah Al-Waqi'ah, minta maaf Ustaz tertinggal, fi kulli lailatin. Siapa yang baca surah Al-Waqi'ah pada tiap-tiap malam, lam tusibhu faqatun abada. Dia tidak akan ditimpa apa selama-lamanya. Jadi pada bulan yang begitu mulia ini, marilah kita sama-sama merenung supaya amal perbuatan kita, khususnya bulan Ramadan ini, adalah bulan yang mana amalan kita diterima dan rezeki kita juga akan memberi kebaikan kepada kita pada bulan ini. Kalau kita berniaga, mudah-mudahan rezeki itu memberi barakah. Kemudian seterusnya pada bulan-bulan yang selepasnya. Bulan Ramadan adalah sebenarnya bulan latihan. Kita bersabar, tetapi praktikal yang sebenarnya ialah pada 11 bulan yang lain, iaitu bulan-bulan selepas Ramadan. Jadi muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kalau tak dapat banyak sikit pun jadilah, iaitu perbincangan kita tentang rezeki Ustaz nak tambah halal pada bulan Ramadan, insya-Allah. Bagi saya, alhamdulillah, rezeki yang Allah bagi setakat ni memberi ketenangan kepada saya lah, dari segi keluarga, anak-anak dan juga kepada tim-tim saya. Tidak banyak yang menyusahkan, alhamdulillah. Dalam bulan Ramadan ni, orang kata rezeki Ramadan tu kan orang kata makmur, banyak kan. Jadi bukan je dari segi orang yang berniaga, tapi orang yang membeli pun rasa gembira untuk membeli, untuk mengeluarkan wang pada bulan Ramadan. Jadi untuk keberkatan rezeki Ramadan ni, saya mengingatkan diri saya juga, janganlah terlalu rakus mengejar rezeki sehingga kadang-kadang ketinggalan waktu-waktu emas di bulan Ramadan ni. Jadi itu kena nak ambil kira juga. Kadang-kadang kita terleka dengan rezeki limpahan yang Allah bagi ni, sebenarnya sebagai ujian, kita leka hingga kita tertinggal apa yang patut kita lakukan, yang kita rebutkan dalam bulan Ramadan ni. Alhamdulillah, para penonton ingat ya, di dalam Islam rezeki ini bukan hanya terhad kepada wang dan material semata-mata ataupun harta. Sebenarnya jangkauan rezeki yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlalu dan amatlah luas sekali. Marilah kita sama-sama ubah persepsi kita ini. Para penonton, salam sayang daripada kami di Istanbul, Turki ini. Masya Allah, pemandangannya begitu indah dapat anda saksikan, bukan? Terima kasih kita ucapkan kepada penaja yang telah membawa kru Al-Hidayah kemari dan merealisasikan impian saya daripada kecil lagi. Terima kasih diucapkan kepada Siti Khadijah Apparel, Sendiran Berhad. Para penonton, jangan lupa untuk menyaksikan keistimewaan Turki pada episod khas Hari Raya ini. Sebarang komen dan cadangan boleh anda hantarkan ke alhidayah@tv3.com.my. Sekian sahaja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita mencari hidayah Allah, petunjuk jalan menuju kebenaran.